Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya. Sekali lagi kita dapat bertemu bagi meneruskan pengajian kita daripada kitab Tafsirul Jalalain daripada surah Al-Baqarah, surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman kepada agama. Pada pengajian kita yang semalam, kita berhenti pada firman Allah, wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Kita berhenti di ayat tersebut. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Semasa membicarakan ayat ini, pertama kita telah membincangkan tentang kalimah idh, sekiranya ia datang di dalam Al-Quran dengan mengambil penjelasan daripada Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Idh datang dalam pelbagai makna, antaranya iz datang atas makna ta'lil, kerana. Idh juga datang di atas makna zaraf, dan iz juga datang di atas makna hina. Dan apa beza idh dengan idza? Idh zarfun limadhi minaz zaman, adapun idza zarfun lima yastaqbilu minaz zaman.
Sebahagian ulama mendakwa sebahagian iz yang datang di dalam Al-Quran mengambil tempat makna idza, iaitu zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Kemudian dinyatakan juga bahawasanya iz di dalam Al-Quran, di dalam tafsir Al-Jalalain, biasanya ditakdirkan oleh musannif, iaitu iz itu adalah zaraf. Iz adalah zaraf dan tempat ta'alluqnya adalah uzkur. Iz adalah zaraf dan tempat ta'alluqnya adalah uzkur. Adalah uzkur. Seperti mana yang dilakukan di dalam surah ini, wadhkur idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaikum. Kemudian di dalam kitab Al-Fawzul Kabir fi usuli tafsir, Syah Waliullah mempunyai pandangan tertentu tentang iz. Jadi siapa yang ada Al-Fawzul Kabir boleh rujuk perbahasan berkaitan dengan iz yang dibawa oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Perbahasan tentang iz. Beliau menyatakan iz di dalam Al-Quran tidak perlu untuk kita mencari tempat ta'alluq kepada iz tersebut. Bagi beliau, iz yang datang di dalam Al-Quran didatangkan untuk tahwil, mengingatkan tentang peristiwa-peristiwa yang besar, yang agung, dan dia datang bukan dalam di dalam lingkungan i'rab. Itu perkataan yang digunakan. Dia bukan datang dalam lingkungan i'rab. Jadi kalau siapa yang ada matan Al-Fawzul Kabir boleh share ibarat daripada Al-Fawzul Kabir, kenyataan daripada Syah Waliullah Dahlawi. Jadi di sisi beliau tiada keperluan bagi mufassir untuk mencari amil. Kerana bagi beliau jumlah-jumlah ataupun ayat-ayat, kisah-kisah yang didahulukan dengan iz, dia adalah seperti satu orang yang ingin menerangkan satu perkara. Maka dia akan sorot cerita tersebut satu persatu. Jadi yang dimaksudkan adalah kisah itu untuk supaya kisah tersebut masuk dalam minda, masuk dalam zihin pembaca dan masuk dalam zihin pendengar, supaya tersemat, supaya kisah itu. Jadi kisah itu yang dimaksudkan, maka tidak perlu dicari apakah ta'alluq kepada iz. Apakah ta'alluq kepada iz, apakah amil, apakah amil bagi iz. Kerana kisah itu seperti suatu keadaan satu orang yang ingin sorot kisah-kisah sekaligus, dan maksudnya supaya kisah itu sampai masuk dalam pemikiran pendengar dan rasa yang ingin disampaikan, iaitu rasa besar, rasa agung.
rasa haul tersemat dalam zihin pembaca dan juga pendengar. Nanti boleh rujuk semula ibarat sebenar daripada kitab Al-Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita telah nyatakan wa idh qala Musa, ayat ini adalah rentetan, mempunyai kesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau disorot daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat sekarang, maka kita akan melihat susun atur yang sempurna dalam proses penceritaan yang dimulakan dengan pemberitahuan secara khusus perihal risalah Rasulullah, kemudian secara umum risalah dan nubuah semua nabi, kemudian diterangkan tentang risalah yang khusus, kembali kepada risalah yang khusus, dan dipilih Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi yang pertama, dibawa kisahnya, dan di dalam ayat yang ketiga itu menerangkan bahawasanya perintah Allah dalam dakwah Nabi Musa iaitu dalam bentuk wadzakkirhum bi ayyamillah. Wadzakkirhum bi ayyamillah. Datang ayat ini sebagai namudhaj, sebagai misal bagaimana Nabi Musa telah mempraktikkan perintah Allah kepada baginda, perintah yang berbunyi an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Maka dibawa, disorot kisah Nabi Musa alaihi salam perihal peringatan Nabi Musa alaihissalam terhadap kaumnya dengan melaksanakan perintah Allah, iaitu wadzakkirhum bi ayyamillah. Wadzakkirhum bi ayyamillah. Jadi wadzakkirhum bi ayyamillah adalah perintah secara ijmali, kemudian telah dizahirkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk tafsili. Maka itulah kesinambungan antara ayat-ayat yang kita telah baca sebelum ini dengan ayat yang kita baca sekarang. Itu dua perkara yang telah disentuh semalam, dan hari ini kita akan meneruskan perbicaraan kita daripada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa, Ustaz Syauqi share. Tengok tu. Itu matan Fawzul Kabir. Ini Ustaz Syauqi, ini terjemahan Maulana Salman Al-Fawzul Kabir yang di-share oleh Ustaz Syauqi. Ini yang terjemahan Maulana Salman atau bagaimana? Terjemahan yang lama ataupun terjemahan Maulana Salman? Nampak macam terjemahan yang dibuat oleh Maulana Salman An-Nadwi. Jadi itu ibaratnya. Jadi ibarat itu penting untuk kita melihat sisi yang lain yang ditafsirkan oleh sebagai mufassirin perihal tentang iz yang berulang-ulang. Iz yang dimaksudkan di sini iz di pangkal ayat. Dia ada iz datang tengah ayat. Yang dimaksudkan di sini iz yang di pangkal ayat. Ya, terjemahan Maulana Salman An-Nadwi. Jadi boleh, siapa yang ada boleh rujuk pada kitab. Kalau tidak, boleh lihat pada paparan yang telah dikongsi oleh Ustaz Syauqi. Seterusnya,
Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallah. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallah. Ingatlah saat Nabi Musa telah berkata kepada kaumnya, Uzkuru ni'matallah. Ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah terhadap kamu. Ni'matallahi alaikum. Nikmat Allah terhadap kamu. Ni'matallahi alaikum. Di sini ni'mah. Di sini ni'mah maknanya in'am. Ini biasa. Apa beza ni'mah? Ada setengah tempat ni'mah ditafsirkan dengan ni'mah. Dan ada setengah tempat ni'mah ditafsirkan dengan in'am. Ditafsirkan dengan in'am. Misalnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di sini ditafsirkan dengan in'am. Dengan apa? Dengan in'am. Di dalam ayat ini nikmah telah ditafsirkan dengan in'am. Apa maksud bila dia ditafsirkan dengan in'am? Bila dia ditafsirkan dengan in'am, maksudnya nikmat di sini terjemahannya adalah pemberian nikmat. Nikmat di sini terjemahannya adalah pemberian nikmat. Dia satu nikmat ini macam kita kata mauhub. Mauhub ni contohnya atiyah. Atiyah, pemberian. Satu atiyah dengan makna ma'ti, isim maf'ul. Atiyah dengan makna yang diberi, yang diberikan. Yang diberikan. Satu lagi, atiyah yang juga disebut sebagai isim masdar, iaitu atiyah dengan makna i'ta, pemberian. Dalam konteks bahasa Melayu, pemberian juga ada dua makna. Pemberian maksudnya yang diberi. Satu lagi, pemberian itu maksudnya perbuatan memberi. Beza tak? Antara atiyah dengan makna yang diberi dengan atiyah dengan makna perbuatan memberi. Seperti mana hadiah. Hadiah merujuk kepada benda yang diberi. Ataupun hadiah itu memberi makna ihda, perbuatan pemberian tersebut. Maka di sini ni'matallahi alaikum adalah ni'mah dengan makna in'am. Dengan makna apa? In'am. So kalau dia ni'mah dengan makna in'am, dia adalah masdar. Isim masdar. Maka kenapa ditafsirkan seperti itu? Kerana ada perkataan alaikum. Ada perkataan alaikum. Kita tengok dalam ayat yang lain dan surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ataupun ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Ini pun satu perkara yang diberi perhatian sebenarnya tentang masalah di dalam Al-Quran. Banyak perkataan-perkataan, sama ada perkataan itu adalah fi'il ataupun jumlah, bahkan yang mana dia datang di tempat perkataan yang lain. Maksudnya adalah perkataan lain tapi dibawa perkataan lain. Ini adalah cabaran ketika membaca Al-Quran supaya kita tahu. Jangan kita ingat sesebuah perkataan
ataupun sebuah jumlah, dia datang atas maknanya yang asal. Seperti mana disebut dalam bahasa Nahu ke bahasa Lughah, dia kata datang perkataan ni laisa ala babihi, waradat hadhihi kalimatu laisat ala babiha. Kalimah ini dia datang bukan atas babnya. Dengan makna apa? Dengan makna dia datang tapi dia bermaksud makna yang lain. Makna yang lain. Tetapi bagaimana kita dapat tahu bahawasanya kalimah yang datang dalam sesebuah ayat, dia datang atas makna kalimah lain, dia berdasarkan siyak. Berdasarkan siyak. Maka begitulah juga di sini, berdasarkan huruf jar alaikum, yang mana alaikum ini akan di'irabkan sebagai muta'alliq. Dia akan muta'alliq dengan nikmat Allah. Maka jar majrur ni dia akan muta'alliq dengan apa? Dengan fa'il. Dia akan muta'alliq dengan isim mushtaq. Maka dia juga akan muta'alliq dengan isim yang beramal amal fa'il, masdar. Masdar kan beramal dengan amalan fa'il. Maka sebab itu ditafsirkan nikmat Allah sebagai apa? Sebagai in'am Allah. Sebagai apa? In'am Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kamu wahai Bani Israel, pemberian nikmat oleh Allah terhadap kamu. Pemberian nikmat oleh Allah terhadap kamu. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum. Ya Bani Israel dalam surah Al-Baqarah diulang banyak kali. Ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum wa annif Ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum. Okey. Itu satu perkara yang pertama yang kita belajar pada pagi ini. Tentang apa? Tentang wujudnya keadaan-keadaan satu isim digantikan dengan isim yang lain. Satu fa'il digantikan dengan fa'il yang lain. Satu huruf digantikan dengan huruf yang lain. Kita akan jumpa dalam kitab tafsir. Dia akan kata ala di sini maknanya fi. Fi di sini maknanya lam. Itu contohnya huruf digantikan dengan huruf yang lain. Satu fa'il didatangkan tapi makna fa'il ni bukan makna asalnya tapi makna yang lain. Sebab itu dalam menterjemahkan Al-Quran, dia tak memadai tengok kamus. Kerana ada setengah perkataan dia datang bukan macam yang dalam kamus. Apa maksud dia bukan dalam kamus? Sebab dalam kamus itu dia terangkan makna asal tanpa melihat kepada makna-makna yang mendatang. Jadi makna-makna yang mendatang ni dia akan berubah apabila dia berada di dalam konteks ayat tertentu, maka dia akan memberi makna yang lain. Okey? Itu yang pertama. Ayat yang seterusnya, إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم المولودين يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون وفي ذلكم الإنجاء أو العذاب بلاء إنعام أو ابتلاء من ربكم بلاء من ربكم عظيم. إذ ni'matallahi alaikum إذ nampak tak? Iz kat sini. Iz kat sini maknanya hina. إذ أنجاكم
min ali Fir'aun. Ketika Allah menyelamatkan kamu daripada keluarga Fir'aun dan kuncu-kuncunya, yasumunakum su'al azab, yang mereka ini mengenakan kepada kamu, dan menyembelih akan anak-anak kamu dan membiar hidup wanita-wanita kamu, dan pada yang demikian itu adalah bala, ujian daripada Tuhan kamu yang sangat besar. Ada beberapa perkara yang kita akan tarik perhatian daripada ayat ini. Yang pertama, kita cuba bilang berapa nikmat Allah yang Nabi Musa telah sebut di dalam ayat ini. Yang terbesarnya adalah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Itu adalah nikmat. Satu sahajalah kalau disebutkan di sini. Yang menjadi sebab mereka selamat daripada azab-azab yang pelbagai yang telah dilakukan oleh Fir'aun terhadap mereka. Membunuh anak lelaki, membiar hidup anak perempuan, dan ada lagi pelbagai azab yang telah dikenakan oleh Fir'aun terhadap mereka. Di sini kita nak tengok daripada segi lurah. Kena selesai dulu segi lurah. Kena selesai dulu daripada segi lurah, barulah kita dapat memahami ayat ini dengan lebih mendalam. Pertama, idh anjakum. Di dalam Al-Quran, ayat yang seumpama ini datang dalam surah Al-Baqarah dan datang dalam surah Al-A'raf. Surah Ibrahim, surah Baqarah, surah Al-A'raf. Jadi boleh share yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, lafaznya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Kemudian dalam surah Al-A'raf, wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yuqattiluna abna yastahyuna nisa'akum. Jadi boleh share dulu ayat ini daripada dua surah yang lain. Boleh di-share daripada dua surah yang lain. Yang pertama yang kita ingin bahaskan, apa beza perkataan anja dengan najjah?
Apa beza perkataan anja dengan perkataan najjah? Jadi yang pertama tolong share surah Al-Baqarah ayat 49. Surah Baqarah ayat 49 dan tolong share juga surah Baqarah ayat yang seterusnya. Surah Baqarah kan ayat wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Share juga ayat tu. Jadi kita sama-sama tengok. Kita sama-sama tengok ayat tu. Surah Baqarah. Wa idh najjaynakum. Kemudian wa idh faraqna bikumul bahar. Ayat yang seterusnya. Muhammad Zahid Sulong share surah apa ni? Baqarah. Jadi tolong share juga ayat yang seterusnya yang berbunyi wa idh faraqna bikumul bahra. Itu ayat nombor berapa? Dalam surah Al-Baqarah 51. Jadi cuba tengok dalam surah Al-Baqarah, tengok betul-betul lafaz dia. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum. Dalam surah Al-Baqarah tak ada waw. Su'al azab yuzabbihun tanpa waw. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Okey? Ayat 50. Ayat 50. Kemudian kita share apa ni? Surah Al-A'raf. Ustaz Raziz dah share. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Okey, ramai share. Okey, sekarang ni perbahasan pertama, sekarang kita tengok antara tiga ayat ini apa perbezaan. Okey, yang pertama, perbezaannya dalam surah Ibrahim ada waw. Yasumunakum su'al azab wa yuzabbihun, ada waw. Okey, kita kira dulu apa perbezaan antara tiga ayat ni. Dalam surah Ibrahim ada waw. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Ibrahim anjakum. Dalam surah A'raf anjaynakum. Dan surah apa? A'raf anjaynakum. Tapi ada satu qiraat lagi anjakum. Kemudian dalam surah Baqarah najjaynakum. Dalam surah Baqarah najjaynakum. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, dalam surah Al-A'raf lafaz yang digunakan ialah yuqattiluna abna'akum. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi tiga perbezaan. Okey, dapat dah? Tiga perbezaan. Datang dengan huruf ataf. Yang kedua anja dengan najja. Dan yang ketiga yuqattilu dengan yuzabbihun. Satu lagi yang keempat. Yang keempat perbezaannya adalah yang keempat perbezaannya
mutakallim. Mutakallim berbeza. Dalam surah Ibrahim, mutakallimnya adalah Nabi Musa. Dipanggil masdarul kalam. Perkataan wa idh anjakum itu, mutakallimnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu dia datang dalam fi'il ghaib, menceritakan. Maksud Nabi Musa menceritakan. Nabi Musa telah menceritakan tentang nikmat Allah, mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang telah mereka dapat. Okey, itu yang pertama. Dalam ayat yang dua yang lain, mutakallimnya ataupun masdar kepada kalam tersebut, masdar itu maksud sumber. Masdar kepada kalam tersebut adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 perkara. Okey, boleh senaraikan 4 perkara ini untuk kita keluarkan berdasarkan pembacaan lah tafsiran daripada ulama tentang perkara ini. Maulana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada membawa kisah bahawasanya ada orientalis yang mempertikaikan ayat Baqarah dengan ayat Ibrahim, mempertikaikan. Jadi dia mempersoalkan, cuba kamu bagi tahu kepada aku antara surah Baqarah dengan surah Ibrahim, yang mana lebih baligh, maknanya yang mana lebih tinggi nilai balaghahnya. Dia cuba nak bandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Soalannya ayat yang ini kurang kualiti, ayat yang sana lebih tinggi kualitinya. Sedangkan semua ayat kualitinya sama. Mana boleh ada yang kualitinya lemah, ada yang kualitinya rendah. Tak. Dia akan dibezakan mengikut siyak ayat. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jadi punca kritikan tersebut adalah dia cuba memahami Al-Quran tapi dia tiada malakah dalam bahasa Arab. Jadi apabila tiada malakah dalam bahasa Arab, maka akan menimbulkan iskal-iskal yang seperti ini. Jadi yang pertama, kita jawab dulu tentang masalah huruf ataf. Kita baca dulu tentang masalah atif. Dalam surah Ibrahim ada wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ada huruf ataf. Jadi adakah huruf ataf di sini sia-sia? Maknanya ada huruf ataf, tiada huruf ataf, sama sahaja, tak ada bezanya. Dalam kitab nanti hari yang lain kita akan share tentang masalah yang dipanggil wawul ittisal. Wawul ittisal ini disebut oleh Syah Waliullah Dahlawi perihal tentang waw yang datang dalam Al-Quran. Ada waw yang datang dalam Al-Quran, dia bukan datang sebagai huruf ataf. Wawul ittisal itu dia datang untuk mengatakan antara sifat dan mausuf ini mempunyai ikatan yang sangat kuat. Jadi didatangkan waw ni dipanggil waw ikat, waw ikatan. Bukan macam ataf itu. Waw itu didatangkan untuk menyatakan bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi rabtun syadid. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil wawul ittisal. Contohnya
wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha munziruna dzikra. Illa, sebab ada ayat yang lain illa laha, tak perlu pun waw. Tapi ada ayat dalam Al-Quran yang ada illa walaha. Jadi waw itu adalah untuk menyatakan irtibat bainal as-sifati wal mausuf, bukan ma'tuf alaih. Bainas sifati wal mausuf irtibat yang syadid. Jadi ada begitu. Kita kembali kepada waw di sini. Jadi waw di sini, adakah kita kata ayat yang ada waw lebih mubalaghah? Bukan lebih mubalaghah, lebih mempunyai nilai balaghah yang tinggi berbanding ayat yang tiada waw. Jadi kita jawab dulu soalan tentang kenapa ada waw dan kenapa tiada waw. Saya memetik daripada tafsiran Al-Imam Ar-Razi. Imam Razi dulu. Jadi Imam Razi sebut gini. Di dalam ayat Al-Baqarah, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudhabbihuna abna'akum. Dalam ayat surah Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum. Yuzabbihuna abna'akum ini adalah tafsir. Jumlah ini adalah jumlah yang mentafsirkan yasumunakum su'al azab. Apa dia apa? Yasumunakum su'al azab. Jadi yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum. Jadi yuzabbihuna abna'akum adalah tafsir kepada yasumunakum su'al azab. Jadi antara mufassir dengan mufassar tidak bagus ada waw. Tidak ada waw antara mufassir dan mufassar. Sebab apa? Sebab kalau ada waw, dia akan memberi makna yang lain. Okey? Itu jawapan dia. Di dalam surah Al-Baqarah, yasumunakum su'al azab mufassar, yuzabbihuna abna'akum adalah mufassir. Jadi mufassir dengan mufassar dia tidak ada diselang oleh waw. Manakala di dalam ayat surah Ibrahim, di dalam ayat surah Ibrahim, yuzabbihuna abna'akum dengan dia sama juga macam surah A'raf, tak ada waw juga. Yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum. Jadi jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Kemudian di dalam surah Ibrahim ini ada waw. Jadi apa pula faedahnya? Jadi faedahnya kita belajar al-wawu taqtadil mughayarah. Taqtadil mughayarah. Apa maksud waw taqtadil mughayarah? Antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih ini dua benda yang berbeza. Itu yang kita sebutkan dulu, ingat tak? Beberapa hari lepas dalam pelajaran kita. Dalam Al-Quran, contohnya kita katakan, mengingatkan tentang nikmat ini disebut 3 kali dalam Quran. Tetapi di dalam setiap surah, dia didatang dengan uslub yang berbeza. Dia ada tafannun. Dia ada faedah baru yang tak ada pada surah yang lain. Jadi nampak ditatbikkan dalam contoh ini. Jadi di surah Baqarah ada faedah khas. Di dalam surah di dalam surah ini ada faedahnya. Jadi dalam surah ini faedahnya adalah untuk menyatakan yang surah Ibrahim ni, bahwasanya wa yuzabbihuna abna'akum, bahwasanya ada azab lain. Sebab kalau dalam ayat ni wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, jadi azab yang dikenakan oleh Firaun terhadap Bani Israel ni dua je lah. Bunuh anak laki, biar perempuan hidup. Kalau dalam surah yang lain. Sebab apa? Kita telah kata yuzabbihu ni tafsir kepada yasumunakum.
Tetapi dalam perkataan Nabi Musa ketika mengingatkan mengingatkan Bani Israel, maka dinyatakan bahawasanya di samping azab yuzabbi'una abna'akum, di samping azab wa yastahyuna nisa'akum, ada azab lain yang Firaun kenakan kepada kamu, yang mana ia ditunjukkan dalam ayat yasumunakum su'al azab. Maknanya apa? Azab yang dikenakan oleh Firaun ini kepada kamu, yasumunakum su'al azab, yang pertama, yuzabbihuna abna'akum yang kedua, yastahyuna nisa'akum yang ketiga. Maka maknanya jumlah, kalau kita tengok daripada segi jumlah sajalah, jumlah nikmat yang Nabi Musa ungkit ni lagi banyaklah. Nikmat Allah selamatkan kamu daripada yasumunakum su'al azab, nikmat Allah selamatkan kamu daripada Firaun yang yuzabbihuna abna'akum, nikmat Allah selamatkan kamu daripada Firaun yang melakukan yastahyuna nisa'akum. Jadi nikmat yang dibilang, dia akan jadi nikmat yang dibilang oleh Nabi Musa lagi banyak daripada dalam surah Al-Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah. Itu jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab Tafsir Razi. Dia menjawab dari segi nahu. Segi nahu. Dari segi nahu, ini waw ataf yaqtadil mughayarah. Tapi ada kesan lah. Di sana tidak didatangkan kerana yuzabbihun adalah tafsir kepada yasumunakum. Jadi maknanya yasumunakum adalah yuzabbihun, yuzabbihunakum adalah yasumu, yuzabbihuna abna'akum adalah yasumunakum su'al azab. Okey? Ini baru satu. Itu Imam Ar-Razi. Itu Imam Ar-Razi. Kemudian Syekhul Islam, ni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria Ansari. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitab dia Fathur Rahman bi kashfi ma yaltabisu fil Quran. Kashfur Rahman bi kashfi, ni saya baca daripada hasyiah dalam kitab Tafsir Sya'rawi. Jadi dia nukil daripada Fathur Rahman bi kashfi ma yaltabisu fil Quran. Jadi kata Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, dia kata fa in qulta, kalau kamu tanya, mal hikmatu fi tarkil atif huna wa zikrihi fi surati Ibrahim. Jadi kata pengarang Zakaria Al-Ansari dalam kitab Al-Fathur Rahman bi kashfi ma yaltabisu minal Quran, kalau kamu tanya apa hikmah dalam surah Ibrahim, dalam surah Baqarah huruf ataf tidak disebutkan, tetapi dalam surah Ibrahim disebutkan. Maka beliau kata, aku jawab, li'anna ma huna kalamullah, yang dalam surah Baqarah itu adalah kalamullah. Adalah apa? Kalamullah. Maksudnya tadi kan kita dah sebut, dia masdarnya adalah Allah. Adapun dalam surah Ibrahim, masdarul kalamnya adalah Nabi Musa. Maka yang dalam surah Baqarah, dia jadi tafsir. Dia adalah tafsir. Yuzabbihuna abna'akum adalah tafsir kepada yasumunakum su'al azab. Yang dalam surah Ibrahim, dia datang sebab apa? Hikmah dia, bukankah Nabi Ibrahim telah disuruh oleh Allah, diperintahkan wadzakkirhum bi ayyamillah. Dalam ayat wadzakkirhum bi ayyamillah menunjukkan Nabi Musa telah disuruh untuk bilang, untuk senaraikan nikmat Allah kepada Bani Israel. Maka sesuailah pada maqam Nabi Musa. Dia tak sama maqam Allah dengan maqam Nabi Musa.
Jadi sesuailah dengan makam Nabi Musa yang mana disuruh untuk senaraikan nikmat, maka jumlah nikmat yang disebut tu lagi banyak. Maka 3 kan tadi disebut, yasumunakum su'al azab, selamatkan daripadanya, selamatkan daripada yuzabbihun, selamatkan. Jadi itu kan Nabi Musa bercakap dalam proses membilang-bilang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Bani Israel. Okey? Itu jawapan yang kedua. Daripada Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Jawapan yang ketiga, jadi jawapan ni kita kumpul semua sekali, jadi kita dapat faham. Dan kita compare balik dengan tiada yang disebut jemu dalam pengulangan ayat Al-Quran, kerana dia datang di dalam setiap surah sesuai dengan konteks surah tersebut, dan sentiasa ada latifah-latifah yang baru, faedah-faedah yang baru yang tidak ada di dalam surah-surah yang lain. Sekaligus ia menunjukkan kesinambungan Al-Quran seluruhnya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jawapan yang ketiga yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, merujuk kepada kritikan orientalis tadi, iaitu dia tidak faham. Dia baca Al-Quran tapi dia tiada malakah bahasa Arab. Jadi cuba kita perhatikan bahawasanya ayat dalam surah Al-Baqarah, pengucapnya, mutakallimnya adalah Allah Rabbul Alamin. Yang dalam surah Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Itu dah satu perkara dah. Jadi kalau pengucapnya lain, dia sebut lain, tak ada masalah lah. Pengucapnya lain. Di sana Allah yang sebut. Jadi tiadalah istilah ta'arud. Ta'arud ni dalam ilmu mantik dipanggil tanaqud. Tanaqud ni adalah apabila diucap daripada sumber yang sama. Ini daripada sumber yang lain, itu dah satu jawapan dah, kan? Dan satu jawapan. Dan setiap mutakallim ada maqam dia, ada kedudukan dia ketika mengucapkan perkataan tersebut. Kemudian beliau sebut satu poin. Ni Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau mengatakan, apabila orang yang besar, bila dia nak ungkit, nak sebut tentang nikmat dia, bila dia nak sebut tentang nikmat ataupun kebaikan dia yang dia telah buat kepada orang bawah dia, maka dia hanya akan highlightkan nikmat-nikmat yang besar. Dia tak highlightkanlah nikmat-nikmat yang kecil. Dia tak highlightkan nikmat-nikmat yang kecil, tapi dia highlightkan nikmat-nikmat yang besar. Maka nikmat yang paling besar yang Allah telah selamatkan mereka ni ialah daripada satu, mereka kena azab biasa-biasa. Yasumunakum su'al azab ini menggambarkan azab yang kecil. Azab yang lebih besar adalah yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sebab kalau yasumunakum su'al azab, mereka dikenakan azab tapi masih hidup. Tapi yuzabbihun, mereka akan mati, putus zuriat, keturunan. Wanita mereka akan hina, tiada tempat bergantungan sebab laki dah tak ada. Maka dua ni azab yang besar. Maka ketika Allah yang menceritakan, maka Allah menceritakan ungkit nikmat yang besar. Tapi Nabi Musa ketika menceritakan, mengungkit, mengingatkan mereka nikmat-nikmat yang yang didapati oleh Bani Israel, maka Nabi Musa sebutlah, kecil ke besar ke, sebut semua sekali. Jadi cara Syekh Mutawalli Asy'arawi mentawjihkan ayat ini, mengatakan ada beza antara ungkitan daripada orang besar
berbanding dengan ungkitan orang yang bawah. Orang besar ni dia tak ungkit benda kecil-kecil, dia ungkit benda yang besar. Orang kecil dia ungkit, dia sebut juga benda kecil-kecil yang detail ini. Itu pun satu juga jawapan yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tapi jawapan yang kita kira agak tuntas ialah kita asaskan jawapan itu, kita lihat kepada perbezaan pengucap qailnya. Di sana qailnya Allah, di sini qailnya Nabi Musa AS. Itu sudah cukup untuk menyatakan tak ada masalah ni ada waw ke tiada waw. Okey? Itu untuk menjawab kepada isu yang pertama. Kemudian di dalam surah Al-A'raf yuqattiluna abna'akum. Di dalam surah yuzabbihun. Seperti mana kita maklum, dalam surah Al-A'raf lafaznya wa idh anjainakum. Maknanya qail ataupun mutakalimnya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah najainakum, mutakalimnya juga adalah Allah. Tetapi lafaz yang berbeza, yuqattilun di sana dan di dalam surah Al-Baqarah yuzabbihun. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu rumit untuk kita faham. Ini juga memahamkan kita atau dijadikan sebagai contoh tentang tafannun. Kalau kita bahaskan tentang masalah apa? Masalah Nabi Musa ketika mencampakkan tongkat. Cuba kita tengok. Dalam ayat yang lain perkataan lain digunakan. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Dalam ayat yang lain fa idza hiya thu'banun mubin. Ada ayat guna hayyatun tas'a. Ada ayat yang gunakan perkataan su'ban. Ada ayat yang guna perkataan seperti jin dan seumpamanya. Jadi setiap ayat tu dia ada taujih dia merujuk kepada satu je. Ular yang terbentuk daripada tongkat Nabi Musa. Tetapi dipelbagaikan perkataan untuk merujuk kepada ular tersebut, untuk menerangkan pelbagai sisi pada ular yang telah bertukar daripada tongkat Nabi Musa. Itu contoh jawapan untuk penggunaan kalimah-kalimah yang berbeza menunjukkan kepada benda yang sama. Dan kalimah yang digunakan tu bukan sinonim, bukan mutaradif pun. Kalau mutaradif senang jawapannya sebab kita kata sinonim. Itu jawapan senang, tapi kalimah yang digunakan bukan sinonim. Jadi bila bukan sinonim, menjadi tanggungjawab mufassir bagi taujih. Itu dipanggil taujih. Dalam kitab Usulut Tafsir fi Al-Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir ada bab tentang taujih. Bagaimana caranya mentaujih ayat-ayat, kalimah-kalimah yang datang dalam Al-Quran. Jadi kita bagi taujih begini. Sebelum tu kita tengok dulu daripada segi lughah. Yuzabbihun, dia datang dalam bab taf'il. Yuqattilun datang dalam bab taf'il. Taf'il, fa'ala yufa'ilu taf'il. Kita nak dapat dulu rasa daripada perkataan yuzabbihun. Dalam bab taf'il ni, dia ada banyak khususiatul bab. Jadi siapa yang belajar, kita belajar dalam ilmu sirah ke, kita belajar tentang yang dipanggil khususiatul bab. Bab taf'il ni, antara khususiat dia adalah lidalalati ala takthir. Taf'il ni, dia punya faedah, dia nak menunjukkan benda banyak. Okey, Contohnya adalah tuftu bil bait. Saya telah mengelilingi Kaabah. Tapi kalau digunakan dengan tawaftu, dalam Quran falyattawafu bil baitil atiq. Kalau digunakan tawafa, menunjukkan tawaf tu berlaku banyak kali. Itu faedah bab taf'il. Itu faedah apa? Bab taf'il. Contohnya, ini dalam kitab Saraf dia selalu bagi contoh. Contohnya apa? Wa ghallaqatil abwabah. Ini kisah Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwabah. Oleh kerana banyaknya pintu-pintu dalam istana Zulaikha, maka
perbuatan tutup pintu tu dia bukan berlaku sekali, berlaku banyak kali. Sebab pintu banyak, perbuatan tutup tu banyak. Maka dia tak digunakan waghalaqah, tak digunakan lazim, tapi digunakan dalam lafaz waghallaqah. Jadi waghallaqatil abwabah memang munasabah lah, waghallaqatil abwabah jamak. Jadi kalau waghallaqat albaba pelik lah ayat dia. Waghallaqatil abwabah. Dia akan berbilang perbuatan dengan berbilangnya maf'ul. Oleh kerana berbilang-bilangnya pintu, maka berbilang-bilanglah perbuatan menutup pintu. Okey? Maka begitulah juga yuzabbihuna abna'akum. Dia menggambarkan bahawasanya perbuatan zabah itu. Ayat ini ingin menyampaikan mesej bahawasanya Fir'aun dan kuncu-kuncunya, yang bunuhnya, dia punya kuncu-kuncunya lah. Mereka begitu banyak, nak menggambarkan begitu banyak anak-anak. Dalam kitab Tajalian Abna'akum ditafsirkan sebagai Al-Mauludin. Abna' ni Al-Mauludin. Apa maksud Al-Mauludin? Maksud Al-Mauludin maksudnya yang baru lahir. Mereka ini begitu banyak menyembelih. Itu yang ingin disampaikan daripada perkataan. Tidak digunakan wayazbahun, tapi wayuzabbihun. Wayazbahun, wayuzabbihun. Beza. Rasanya beza. Antara wayazbahun dengan wayuzabbihun. Okey? Samalah juga wayuqattilun. Wayuqattilun. Bukan wayaktulun. Wayuqattilun. Nak menggambarkan begitu. Kemudian bab ini pula, bab taf'il ni, dia ada syaddah, dia ada tasydid, nak menunjukkan begitu beratnya perbuatan sembelih itu. Tak tahu dia sembelih macam mana, dia tonyoh dekat tengkuk budak-budak kecil. Jadi perbuatan sembelih itu perbuatan yang sangat syadid, maka didatangkan bab taf'il yang ada tasydid. Wa yuqattilun abna, sebab yang kena bunuh ni bukan orang besar, yang kena bunuh ni bayi baru lahir. Maka wa yuqattiluna, di situ wa yuqattiluna menggambarkan begitu peritnya perbuatan qatal dan begitu peritnya perbuatan zabah yang telah dilakukan oleh Firaun. Okey, itu daripada segi bab taf'il. Jadi apa beza yuqattilun dengan yuzabbihun? Yuqattilun ni, satu kita kata perkataan bunuh. Bunuh ni dia boleh berlaku dengan pelbagai cara. Dengan tembak boleh, dengan ketuk boleh, dengan pukul boleh. Jadi yuqattiluna abna'akum menerangkan bahawasanya mereka ni menghilangkan nyawa. Maknanya buang nyawa budak-budak ni. Dalam surah Baqarah diterangkan kaedah membuang nyawa. Jadi yuqattilun itu adalah umum. Mereka ini membunuh. Membunuh ni dia boleh berlaku dengan pelbagai cara. Maka surah Baqarah mentafsirkan. Mereka bunuh anak-anak Bani Israel yang baru lahir ini dengan cara apa? Dengan cara wa yuzabbihuna abna'akum. Itulah faedahnya. Jadi adalah dia punya tafannun. Bila baca sini, oh sini dia terangkan sini. Jadi itu yang dipanggil kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tentang apa beza anjainakum dengan najainakum. Kita ambil dulu yang surah Baqarah. Senang sikit nak faham surah Baqarah. Sebab dia lepas ayat itu datang ayat wa idh faraqna. Ketika ditanya soalan ini kepada Syekh Ali Jum'ah, dia banyak ulama ulas ni, tapi kita ambil dulu. Ada dalam petikan video, Syekh Mutawalli Sya'rawi pun ada. Jadi itu yang dipanggil lurah kan, lurah. Jadi orang yang tak faham bahasa Arab, macam mana dia dapat tadabbur ayat Al-Quran dengan rasa yang betul. Okey. Kata Dr. Ali Jumat ketika ditanya soalan dia sebut satu kaedah asas. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Apabila ada ziyadah pada mabna, maka dia memberi makna ziyadah pada
Pada apa? Pada makna. Tapi anja dengan naja, dua-dua ni, dia adalah rubai. Rubai itu maksudnya 4 huruf. Sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid. Tapi 4 huruf punya. Anja dengan naja. Anja dengan naja. Dia adalah apa? Dia adalah dua-dua 4 huruf. Cuma, naja dia datang dalam bab taf'il. Anja datang dalam bab if'al. Okey? Jadi, beliau mengambil daripada naja dulu. Beliau kata naja ni, dia datang dengan bab taf'il yang mana dalam bab taf'il tu dia ada tasydid. Dan masa kita sebut pun naja. Naja. Ada tekan. Ada sebut dengan tekan, tasydid. Jadi, dalam ayat wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Jadi dalam ayat ini nak gambarkan bahawasanya azab, musibah yang dilepaskan Bani Israel daripadanya dalam ayat wa idh najjaynakum ni adalah musibah yang sangat apa? Yang sangat perik, yang sangat pedih. Mereka terpaksa duduk bertahun-tahun. Nampak tak? Kan proses kena azab tu kan makan tahun. Maka ia menggambarkan bahawasanya azab yang mereka diselamatkan itu dalam konteks ayat wa idh najjaynakum adalah azab yang sangat pedih. Azab yang apa? Sangat pedih. Satu. Dan sebahagian lagi ulama sebut najah ini, perkataan najah dengan anja ni, najah ini dia nak gambarkan proses menyelamatkan itu datang dalam masa yang lama. Najah ni dia macam bab tafa'ul, iaitu husulul amri syai'an fa syai'an, iaitu proses najah. Selamat itu najah, dia berlaku dalam proses apa? Tamahul. Diguna takbir apa? Tamahul. Maknanya proses selamatnya Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, diazab bertahun-tahun itu berlaku dalam proses tamahul. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhir sekali habis. Jadi itu gambaran daripada perkataan najah. Tapi ayat wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dalam ayat itu pula kisah tentang bila kami belah laut, lalu kami selamatkan kamu daripada Fir'aun. Jadi selamatkan daripada Fir'aun dengan selamatkan mereka dapat lintas laut, itu kan berlaku dalam 1 hari je. Itu kan berlaku dalam 1 hari. Adapun najah itu berlaku dalam apa? Dalam proses yang lama. Dengan Nabi Musa berusaha berdialog, panjanglah ceritanya dalam najah itu. Tapi wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Jadi proses injak minal gharq, selamatkan daripada tenggelam dalam laut. Selamatkan daripada kena bunuh dengan tentera Firaun yang menyusul daripada belakang. Maka proses selamat itu bukan berlaku secara tamahul, tapi sekaligus drup, selamat. Macam tu ayat dia. Maka didatangkan anjakum wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Habis. Jadi ayat yang surah Baqarah ni, antara dua ni senang faham. Ini senang untuk kita faham. Tetapi bila kita masuk pula pada ayat surah Ibrahim, ataupun kita masuk pada ayat surah A'raf, lafaz yang digunakan adalah apa? Lafaz yang digunakan adalah anjah. Dan ceritanya sama. Ceritanya sama macam Baqarah. Kalau kat Baqarah tu yuzabbihun, maka di sini pun yuzabbihun. Jadi apa pula jawapan dia? Jadi bukankah yuzabbihun itu berlaku dalam proses yang lama?
Tadi kan kita jawab macam tu. Jadi sepatutnya dalam surah Ibrahim pun digunakan perkataan seperti itulah. Wa id qala Ibrahim wa id qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id najjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Maka di sini berdasarkan pembacaan daripada beberapa ulama, jadi mereka bagi jawapan, iaitu kita lihat semasa Nabi semasa Nabi Musa sebut benda ni, semasa Nabi Musa sebut ni, lepas apa? Lepas mereka antara terlepas dengan Firaun tu, dengan waktu perkataan yang diucapkan ni telah berlalu masa. Telah berlalu masa. Jadi apabila dia ada dua yang berbeza. Yang pertama, dalam najainakum qailnya Allah. Dalam ayat ini qailnya Nabi Musa. Maka di sini apabila qailnya Nabi Musa mengingatkan cerita lama, cerita sebelum ini, cerita sebelum ini yang berlaku. Dan satu lagi kum dalam ayat surah Ibrahim ni, kum ini adalah Bani Israel yang hidup zaman Nabi Musa. Najainakum, kum ini yang dalam apa? Yang dalam surah Al-Baqarah, mukhatab dia adalah Yahudi yang hidup zaman Rasulullah. Yahudi hidup zaman Rasulullah. Ya Bani Israel azkurun, kan ayat itu kan khitab kepada Yahudi zaman Rasulullah, bukan khitab Yahudi yang dah mati, khitab kepada Yahudi zaman Rasulullah. Itu pun dah beza dah. Maka ketika Nabi Musa khitab, bercakap dengan Bani Israel kaum dia untuk kisah yang dahulu mereka telah diselamatkan daripada Firaun, maka kisah itu disorot dalam keadaan menyatakan bahawasanya benda itu adalah macam mana kita nak terangkan bahawasanya sekaligus Allah Subhanahu, maksudnya kan masa kita cerita dekat orang, jadi masa cerita tu nak mengira nikmat, maka menyebut tentang jadi kisah yang dulu itu dirangkumkan menjadi satu sahaja. Jadi dirangkumkan menjadi satu dan disampaikan kepada pendengar yang terlibat dengan peristiwa tersebut. Dan ingatlah dulu kamu telah diselamatkan. Telah diselamatkan. Diselamatkan itu perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Musa. Jadi dia nak terangkan tentang bagaimana mereka ini daripada satu keadaan ditarik keluar, letak dalam keadaan yang lain. Jadi di situ tidak digunakan, tidak dibawa perhatian kepada sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit nak terangkan bagaimana supaya apa, bila didatangkan tentang ayat yang menggambarkan sekaligus, maka dia menunjukkan bagaimana hebatnya mereka, seolah-olahnya walaupun mereka terima azab yang lama, tapi bila mereka dikeluarkan daripada azab tersebut, seolah-olah mereka dikeluarkan sekaligus dan memberi kejayaan yang besar kepada mereka, dan seolah-olah yang telah mereka lalui itu dah tak ada langsung. Walaupun proses itu berlaku lama, tetapi bila dikeluarkan, maka dia dikeluarkan sekaligus, seolah-olah mereka tidak menghadapi musibah itu dalam masa yang lama. Jadi sebahagian dia memberi taujih seperti itu. Jadi anja dengan najah ni sebenarnya dia dibezakan kerana mukhatab yang apa? Mukhatab yang berbeza.
Satu lagi qail yang berbeza. Qail yang berbeza. Jadi wa idz najjainakum, ini adalah khitab kepada kaum Yahudi zaman Rasulullah. Tapi kum ini walaupun khitab kepada zuriat, dia punya kaedah dia gini. Ini kita pun nak faham. Ini kira last lah. Kita akan belik dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala khitab kepada Yahudi zaman Rasulullah. Kami selamatkan kamu daripada Firaun. Sedangkan Yahudi zaman Rasulullah bukanlah yang diselamatkan daripada Firaun. Yang diselamatkan daripada Firaun tu nenek moyang dia. Kenapa dikhitabkan kepada mereka? Jadi ulama bagi taujih. Taujihnya gini. Menyelamatkan nenek moyang itulah menyelamatkan mereka. Kalau nenek moyang mereka kena bunuh, mereka tak ada lah hari ini. Itu dia punya wajah khitab tu. Kalaulah nenek moyang mereka tak ada, kena bunuh, mereka tak ada lah hari ini, maka nikmat yang diperolehi kepada nenek moyang yang menyebabkan, yang melestarikan kewujudan cucu cicit, dikira nikmat kepada cucu cicit juga, dan boleh diungkit. Faham tak? Nikmat-nikmat yang diberikan kepada nenek moyang yang melestarikan kewujudan adalah nikmat juga kepada cucu cicit. Yang mana nikmat, apatah lagi nikmat itu menyentuh kepada bangsa. Sebab nikmat itu memang diberi secara khusus kepada bangsa Yahudi. Jadi oleh kerana genetik Yahudi ada dalam diri dia, maka seperti mana nenek moyang mereka dapat, sebenarnya nikmat itu juga adalah kesannya tetap ada kepada mereka. Jadi itu adalah sir dikhitabkan kepada Yahudi zaman Rasulullah terhadap nikmat yang datuk dan nenek moyang mereka yang dapat. Jadi wa idz najjainakum, dikhitabkan kepada Yahudi Bani Israel, iaitu ingatlah. Jadi bila didatangkan najjainakum daripada khitabnya Allah, maka Allah mengungkit supaya mereka ingat satu persatu. Najjainakum, ingat satu persatu. Tentang apa? Jadi bila dia ingat tu, najjar tu, dia akan ingat tu. Dia akan ingat proses peritnya, dia akan ingat lamanya, pedihnya. Itu lebih kurang lah yang diberi. Ada lagi hikmah yang lain yang kita boleh jumpa dalam kitab-kitab besar, tapi lebih kurang begitulah taujih yang diberikan oleh ulama tentang anjainakum dengan najjar. Jadi kita boleh faham dari qail yang berbeza, mukhatab yang berbeza, dan mungkin suasana yang berbeza. Khitab najjar itu bila didatangkan, khitab anja itu bila didatangkan. Anja didatangkan kepada real time, iaitu Bani Israel real time. Najjar pula dikhitabkan kepada Bani Israel yang telah berlalu masa yang lama antara dapat nikmat dengan apa? Dengan mereka dikhitabkan dengan tersebut. Mungkin itu juga taujih yang boleh diberikan, membezakannya. Tapi yang pastinya setiap perkataan daripada kalamullah tiada yang sia-sia, tiada yang hanya semata-mata sinonim tanpa memberi faedah segi i'jaz bahasa ke, i'jaz susunan ke, rangkai kata ke. Walaupun ada setengah ayat yang mana memang didatangkan secara sinonim, tetap walaupun sinonim, tapi perkataan ini memang sesuai dalam ayat ini. Dan perkataan ini walaupun makna sama, sesuai dalam ayat ini, melihat kepada bunga bahasa, melihat kepada irama, melihat kepada lontaran dan intonasi dan seumpamanya. Itu banyak lagi rahsia Al-Quran yang kita sebenarnya telah mencuaikannya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang membaca Al-Quran, mengambil iktibar daripada dia, mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hirati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, sahil 'alayya hifdhahu thumma darsahu bijahin nabiyyi wal ali was sahabati, amin birahmatika
ya arhamar rahimin. Amin. Jadi yang ada tulis dekat komen ni, jadi kalau boleh, kalau rajin, jadi poin-poin tu kita share dekat post supaya orang lain pun boleh dapat faedah, dapat mengambilnya sebagai pelajaran, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi kita usahakan pengajian kita lebih kurang waktu macam ni lah. Waktu macam ni. Kita ada 10 akhir Ramadan. Semoga kita semua dikurniakan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ada yang penat, mengantuk, tahajud. Jadi kita semua mujahadah. InsyaAllah dengan mujahadah adalah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan pengajian kita ni insyaAllah sampai akhir Ramadan. InsyaAllah pada waktu lebih kurang macam ni lah. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin.